Terima kasih Datuk Pengerusi. Seperti yang saya bangkitkan berkenaan peraturan mesyuarat 66 perkara 8, iaitu menyentuh tentang jadual-jadual yang dibekalkan kepada kita dalam G1A, B dan G2A dan B juga, iaitu menyentuh berkenaan dengan jumlah hutang-hutang negara yang dinyatakan dalam penyata akaun memorandum hutang awam dalam negeri dan juga luar negeri. Tuan Pengerusi, di bawah perkara 22,300, iaitu tentang penebusan semula bond-bond dana harta urus Sdn Bhd yang kedua-dua tahun telah diperuntukkan dengan begitu besar sekali. Pada 2010 diperuntukkan sebanyak 881,810,000 ringgit, dan berbanding dengan tahun lepas juga satu peruntukan yang besar hampir sama, 880 juta ringgit, menjadikan angka 1.7 bilion telah pun diperuntukkan untuk menebus semula bond yang dikeluarkan oleh dana harta urus Sdn Bhd. Sedangkan penebusan ini tidak tercatat baik dalam G1A atau G1B, di mana hutang-hutang di dalam negara perlu disenaraikan untuk tujuan penebusan. Kita lihat dalam perkara G1B, iaitu penyata akaun memorandum hutang awam di dalam negara, menyenaraikan beberapa jenis surat-surat kerajaan yang perlu ditebus, dan ini juga berkenaan dengan perkara yang sama di bawah penyata akaun memorandum hutang awam luar negeri yang menggariskan, menyenaraikan jumlah hutang-hutang yang akan ditebus. Redemption periodnya telah pun habis dengan izin pada tahun 2012, 11 dan seterusnya kepada tahun-tahun selepas tahun 2010. Tuan Pengerusi, saya minta kepada Menteri untuk memberi penerangan apakah akan berlaku sekiranya hutang-hutang ini disenaraikan untuk ditebus pada tahun ini dan juga tahun hadapan. Jumlah yang terkandung kepada dua-dua jumlah ini, itu termasuk dalam negeri dan luar negara, mencatatkan angka sebanyak 309 bilion. Ya, hutang dalam dan luar negara yang disenaraikan di sini membentuk angka 306 bilion 437 juta ringgit. Dan sekiranya kita menggariskan bahawa redemption period ni akan berlaku dalam tahun ini, tahun hadapan dan beberapa tahun tahun lagi, apakah yang akan berlaku kepada equilibrium dalam pembiayaan, termasuk pembiayaan awam dan pembiayaan swasta yang kita cadangkan setiap kali apabila berlakunya pembentangan dalam belanjawan. Dan di bawah perkara yang digariskan di bawah perkara 22,300 juga melihatkan satu item lain, iaitu KLIA B, Kuala Lumpur International Airport Berhad, yang diperuntukkan sebanyak 1.067 bilion untuk tahun ini, dan juga jumlah yang sama untuk diperuntukkan kepada KLIB sebanyak 1.096 bilion. Ini juga untuk tujuan pelunasan hutang ataupun security ataupun tanggungan yang telah dibuat oleh KLIA Berhad, dan jumlah ini menjadi jumlah yang terpaksa ditanggung oleh kita semua, negara kita, yang telah tercatat dalam belanjawan yang telah pun kita luluskan pada sesi ini. Datuk Pengerusi, di bawah perkara 40,000, iaitu bayaran ganti, pulang balik dan hapus kira, saya melihat peruntukan kali ini walaupun kurang sedikit, iaitu 446 juta dibandingkan 657 juta pada tahun lepas. Bayaran balik
termasuk bayaran balik hasil yang tercatat sebanyak 370 juta ringgit, 250,000 pada kali ini. Saya minta penjelasan daripada Menteri, adakah jumlah yang nak kita bayar balik ini termasuk dengan jumlah yang dinyatakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, iaitu setakat September 2009 masih terdapat 648 juta 648.9 juta ringgit yang sepatutnya telah pun dipulangkan kepada pembayar-pembayar cukai, kerana jumlah ini adalah jumlah pembayaran cukai terlebih, iaitu termasuk dalam aktiviti repayment yang sepatutnya dibuat untuk tempoh di antara 1 bulan sehingga 6 bulan. Itu adalah jangka masa yang dijanjikan untuk dibuat pembayaran balik kepada pembayar-pembayar cukai kita, di mana jumlah bayaran ini telah dibuat dan disimpan begitu lama. Saya nak tanya Menteri, adakah jumlah ini termasuk dalam jumlah 648.9 juta? Sekiranya termasuk, angka ini jauh lebih rendah daripada jumlah yang patut kita keluarkan untuk bayaran balik. 370 juta Tuan Pengerusi, hanya separuh daripada 648.9 juta. Jadi sekiranya maklumat yang diberi, iaitu jumlah yang masih belum dibayar kepada pemegang-pemegang akaun pembayar cukai kita adalah 648 juta. Ini peruntukan yang kita buat untuk bayaran balik di bawah perkara 40,100 hanya hampir separuh daripada itu. Ya, jadi ingatkan ya Mat, ada 3 minit lagi ya Mat. Ya, jadi bilakah perkara ini boleh dibuat sebagaimana kita janji kepada pembayar-pembayar cukai kita? Dan saya juga nak tanya di bawah perkara 80,000 di mana akaun-akaun gantung ataupun suspend account di dalam lembaga hasil dalam negeri telah mencapai satu angka yang agak memeranjatkan kita juga, seperti yang dinyatakan bawah 90,600, iaitu perjawatan yang ada di dalam lembaga hasil dalam negeri dikatakan seramai 10,372 orang. Tidak ada pertambahan satu orang pun berbanding tahun lepas, tetapi kita telah meminta peruntukan tambahan di bawah perjawatan baru untuk tahun ini sebanyak 40 juta. 40 juta ini ditumpukan untuk perjawatan baru atau sebenarnya untuk tujuan perluasan fungsi? Saya minta Menteri memberi penerangan, sebab kalau ikut daripada cadangan ini tidak ada cadangan atau rancangan untuk menambah kaki tangan. Jadi peruntukan itu agaknya tidak jelas untuk tujuan perluasan fungsi ataupun penambahan kaki tangan. Dan yang terakhirnya Datuk Pengerusi, kita lihat di mana di bawah perkara 80,100, iaitu jumlah sebanyak 889 juta dan juga 889 juta untuk kedua-dua tahun berturut-turut telah dijadikan sasaran kepada kutipan yang perlu digunakan untuk pentadbiran lembaga hasil dalam negeri, telah dikurangkan kepada 750 juta. Itu bermakna pengurangan hampir 100 juta di dalam pentadbiran urusan pengutipan dan pengurusan cukai di bawah lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Saya nak tanya kepada pihak Menteri, adakah penyusutan ini akan menyebabkan kita mengalami kekurangan ataupun penurunan dalam kualiti perkhidmatan pungutan dan juga pengagihan sebagaimana yang disebut tadi? Contohnya itu tidak berlakunya perjanjian ataupun deliverance sepatutnya memberi bayaran balik kepada pengguna ataupun pembayar cukai itu begitu tinggi, itu hampir lebih setengah bilion. Terima kasih Datuk Pengerusi.